Kali ini saya nak menceritakan tentang seorang Nabi yang bernama Nabi Zulkifli. Jadi kisah Nabi Zulkifli ini disebut dalam satu kitab, iaitu kitab Bidayatun Nihayah. Satu ketika Nabi Ilyasa AS ingin mencari pembantu dalam urusan dakwah beliau dan juga urusan dengan masyarakat. Tapi yang boleh bantu Nabi Ilyasa AS ini, Nabi Ilyasa memberikan 3 syarat kepada siapa-siapa yang boleh bantu Nabi Ilyasa. Jadi syarat yang pertama adalah puasa pada siang hari, yang kedua boleh beribadat pada malam hari, dan yang ketiga dia tak boleh nak marah. Jadi ketika itu ramai yang tak boleh nak menyahut jadi pembantu kepada Nabi Ilyasa kerana peraturan dia agak susah. Nak puasa pada siang hari, nak ibadat pada malam hari, dan tak boleh nak marah. Tak siapa boleh. Melainkan tiba-tiba ada seorang lelaki, dia kata, saya boleh wahai Nabi Ilyasa. Jadi lelaki ni pun diikut perintah lah yang Nabi Ilyasa suruh tu. Kalau malam ibadat mesti dah letih. Jadi dia pun ambil keputusan untuk dia tidur qailullah, iaitu tidur sekejap di waktu tengah hari. Tetapi pada waktu yang lain dia akan bekerja, dia akan tolong Nabi Ilyasa. Jadi kerja yang dilakukan oleh lelaki tersebut adalah lelaki tersebut akan mendengarkan masalah-masalah daripada orang ramai. Orang akan ceritakan masalah. Maknanya mereka akan menceritakan kepada lelaki tersebut hanya ketika mana waktu bekerja saja. Tetapi waktu rehat, lelaki tersebut tidak mau diganggu supaya dapat berehat untuk ibadat pada malam hari. Tiba-tiba satu ketika datanglah syaitan, dia nak mengganggu lelaki tersebut. Jadi syaitan pun pergilah waktu tengah hari ketika mana lelaki tersebut tidur. Jadi diketuk pintu. Jadi ketika itu lelaki tersebut dalam keadaan tak larat. Tapi syaitan tengok dia nak goda, dia nak hasut supaya lelaki itu marah. Lelaki tersebut bukalah pintu. Dia kata, kenapa wahai orang tua? Syaitan dia mengambil peluang dengan berubah kepada seorang lelaki yang tua, datang kepada seorang lelaki tersebut. Lelaki tua tersebut kata, wahai si Fulan, dia kata, aku ni ada masalah. Orang-orang di kampung aku cerca aku, hina aku, mereka abaikan aku. Boleh tak kau hakimkan aku? Kau berilah kebaikan kepada aku. Lelaki tersebut kata apa? Dia kata, wahai orang tua, boleh tak kalau kamu datang waktu aku kerja? Sebab waktu sekarang ni aku dalam keadaan aku nak rehat. Jadi lelaki tersebut kata, tak apalah, besok aku datang. Jadi besok lelaki tersebut tunggulah di waktu kerja. Tunggu, tak juga datang. Sampailah ketika mana nak tidur, syaitan datang dengan mengerupai lelaki tua. Dia ketuk pintu. Lelaki tersebut tengok lelaki yang semalam datang. Sebenarnya syaitan dia nak tengok adakah lelaki tersebut dia nak marah atau tak marah. Sebab kita kalau bila orang datang time tidur, kita marah lah. Sebab lalunya kita rasa macam tak selesa. Bila kita nak tidur, kita dah akan keadaan marah. Sebab orang kata tak boleh nak kawal dah. Jadi syaitan tu dia punya hasut supaya apa? Lelaki tersebut dapat marah. Tapi lelaki tak marah. Akhirnya pada hari ketiga, syaitan datang juga. Tetapi lelaki tersebut kata apa pada pembantu? Jangan bagi siapa-siapa masuk sebab hari ini aku nak rehat. Jadi datang juga syaitan ketika itu menyerupai lelaki. Jadi dia ketuk pintu. Pembantu kata, minta maaf wahai lelaki tua, sebab saya punya tuan tak boleh nak jumpa dengan kau kerana dia sedang rehat. Jadi syaitan tak boleh nak masuk. Sehinggalah syaitan terlihat ada satu lubang yang berada dekat dengan rumah tersebut. Dia pun masuk ke dalam lubang dan terkejut. Tiba-tiba syaitan dah ada di dalam rumah lelaki tersebut. Jadi barulah lelaki tersebut tengok, kau ni siapa sebenarnya? Rupa-rupanya syaitan berkata, aku adalah syaitan. Aku nak tengok kau. Kau ni dalam keadaan marah sebab kau telah diberi amanah oleh Nabi Ilyasa untuk kau dalam keadaan amanah dalam keadaan kau tak marah. Jadi aku buat ini supaya aku nak kau dalam keadaan marah. Jadi lelaki tersebut dia tak marah. Lelaki tersebut dia dapat menahan kemarahan. Disebabkan itulah Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan nama kepada lelaki tersebut adalah dengan nama Zulkifli, iaitu orang yang boleh menanggung ketabahan, tanggungjawab dengan tidak memarah. Kesimpulan daripada kisah ini, syaitan dia tak akan berputus asa daripada nak goda manusia. Dia akan mencari di manakah titik kelemahan manusia. Ada manusia yang lemah daripada segi harta. Ada manusia yang lemah daripada segi wanita, dia akan masuk daripada segi wanita. Ada manusia yang lemah daripada segi ilmu, dia akan masuk daripada segi ilmu. Jadi kita sebagai manusia, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala dapat tetapkan hati kita daripada digoda oleh godaan syaitan.